السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu meneruskan pembacaan kitab kita Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sambung pembacaan kitab kita pada hadis yang ke-23. Pada hadis yang ke-23, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizani wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw kama qala. Hadis yang ke-23 pada malam ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Gelaran dia adalah Abu Malik. Abu Malik adalah gelaran kepada Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Yang kedua dinisbahkan dengan perkataan Al-Ash'ari. Al-Ash'ari diambil daripada kalimah sya'run ataupun syi'run. Sya'run membawa erti rambut ataupun bulu, syi'run membawa erti syair. Maka seperti mana yang disyarahkan oleh guru kita Fadilatul Dr. Amru Sayyid Imam Salam hafizahullah taala, yang dimaksudkan dengan Al-Ash'ari di sini disebabkan kebarangkalian kerana beberapa perkara. Sebab yang pertama, Al-Ash'ari dinisbahkan kepada sahabat Nabi ini Al-Harith bin Asim adalah kerana Al-Ash'ari nisbah kepada datuk nenek moyang dia. Satu. Yang kedua, Al-Ash'ari dinisbahkan kepada beliau adalah kebarangkalian disebabkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang lelaki yang jenis berbulu lebat, Al-Ash'ari.
Yang ketiga, nisbah kepada Al-Asy'ari, kebarangkalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Haris radhiyallahu anhu, seorang yang pandai bersyair ataupun fasih dalam mengalunkan syair-syair Arab. Maka ini di antara sebab dinisbahkan Al-Asy'ari kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Harith bin Asim radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul imani. At-tuhuru syatrul imani, iaitulah at-tuhur, kebersihan, kesucian itu minal iman, syatrul iman, sebahagian daripada kesempurnaan iman. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan at-tuhur? Dari sudut makna, dari sudut bahasa, at-tuhur membawa erti iaitulah membuang perkara yang tidak elok, membuang perkara yang tidak elok. Apa-apa benda yang tak baik pada diri kita itu yang dibuang, yang dihakis, maka dia bagi at-tuhur, bersuci ataupun penyucian. Yang kedua, makna dari sudut syarak, at-tuhur di sini, penyucian di sini adalah bersuci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita di sini kesucian, bersucinya seseorang itu, bersihnya seseorang itu daripada segala kekotoran, yakni najis, terutamanya adalah di antara tanda orang yang sempurna imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa mencintai orang-orang at-tawwabin, mereka-mereka yang bertaubat kepada kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai mereka-mereka yang bersuci, yakni membersihkan diri, sama ada bersih daripada hadas makna syarak ataupun bersih dari sudut makna lughawiyah, dari sudut makna bahasa, yakni membuang segala perkara-perkara yang tidak baik. Maka dalam hadis ini Nabi kata at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu sebahagian daripada kesempurnaan iman. Nabi nak beritahu dua benda. Yang pertama, orang Islam yang sempurna iman dia adalah mereka yang menjaga kebersihan. Yang kedua, Nabi SAW bagi tahu kat kita di sini, kebersihan yang dimaksudkan di sini adalah kebersihan menyucikan diri daripada sifat-sifat yang tidak baik ataupun sifat-sifat yang madhmumah. Jadi siapa-siapa yang berusaha yang nak buang daripada diri dia sifat yang tak baik, sifat riya, sifat sum'ah, sifat takabbur, apa-apa sifat yang tidak baik, maka ia termasuk di dalam at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu sebahagian daripada kesempurnaan iman. Sebab itu para ulama tasawuf meletakkan satu kaedah. Ulama tasawuf kata at-takhalliyatu qabla at-tahliyah. At-takhalliyah yakni membuang perkara-perkara yang baik, kemudian barulah kamu isikan dengan benda-benda yang baik. Itu kaedah dia. Sebab apa? Kerana diri manusia yang ada sifat yang tidak baik
akan susah untuk dia melakukan benda yang baik, kerana keburukan itu, maksiat itu adalah penghalang seseorang daripada melakukan ketaatan dan juga kebaikan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak habaq kat kita. Dua. Apa dia? Hak pertama, orang yang sempurna iman jaga kebersihan, yakni daripada hadas dan sebagainya. Yang kedua, nak bagi tahu kepada kita juga bahawasanya di antara ciri-ciri orang yang sempurna iman, dia sentiasa berusaha untuk buang sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat takabbur, sifat sum'ah, sifat riya, pandang rendah pada orang, pandang hina pada orang. Dia buang sifat-sifat tersebut, maka dia di antara orang yang sempurna iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir yakni alhamdulillah. Sesiapa yang menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, maka pahalanya itu memenuhi segenap pelusuk neraca Allah Subhanahu wa taala. Yakni Nabi nak bagi tahu pahala zikir alhamdulillah, alhamdulillah di antara min afdalil azkar, di antara salah satu daripada zikir-zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Maka kalimah alhamdulillah itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh digunakan kalimah alhamdulillah abi, aku segala puji bagi bapa aku, tak boleh. Kerana kalimah alhamdu itu membawa erti benda yang kita puji tersebut bersifat dengan sifat sempurna dan tidak ada sebarang sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang kurang. Maka alhamdu itu pujian yang mutlak, hanya boleh diguna pada zat Allah Subhanahu wa taala sahaja. Anda faham mulai orang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ulama bahas pula pujian terbahagi kepada 4 jenis pujian. Pujian ada 4 jenis pujian. Pujian yang pertama iaitulah puji qadim atas qadim. Puji qadim atas qadim. Apa makna puji qadim atas qadim? Qadim dan ni maknanya Allah memuji akan zatnya sendiri. Itu maksud dia tu. Kalau kita ngaji kitab-kitab lama, pada muqaddimah kitab Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tu orang pondok dia tarik break, patah balik dalam bak gitu. Jadi bang, alhamdu pujian terbahagi pada 4. Baik. Yang pertama puji qadim atas qadim, yakni Allah puji akan zatnya sendiri. Contoh Allah Ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Ta'ala puji zat dia. Subhana, maha suci Allah. Allah kata diri aku ni maha suci daripada segala sifat kekurangan. Dia puji zat dia. Lagi ayat yang lain Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala berfirman, wa huwa 'allamul ghuyub. Allah Ta'ala
Ta'ala maha mengetahui akan perkara-perkara al-ghuyub, perkara-perkara yang ghaib. Allah Ta'ala maha mengetahui, bersifat alim, berilmu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran pada awal juzuk yang keempat. Allah Ta'ala kata apa? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala ghaniyun, maha kaya, banyak harta, banyak khazanah. Allah puji dia kaya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha berkuasa, maha berkehendak di atas segala sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada kuasa yang setara dengan kuasanya, yakni kuasa Allah. Allah Ta'ala kata, aku maha berkuasa, tidak ada yang lebih berkuasa berbanding aku. Dia puji zat dia. Itu makna apa tu? Puji qadim atas qadim. Itu Allah puji zat dia. Yang kedua, ngaji kitab ni syok gini lah. Dia tak ada kitab, dia tak syok. Dia feel tak ada, dia tak sedap kan? Tak tahu lah. Dia mengaji kitab ni syok. Kita baca satu seketui. Lepas tu kita boleh rujuk. Kita balik, kita buka kitab, kita rujuk ni makna apa hadis ni, makna apa hadis ni, sama ke tak sama dengan hak kita faham. Baru kita terang ke orang, kita syarah ke orang, sama dengan maksud Nabi SAW. Ni lebih ngaji kitab. Lepas tu tok guru ni kadang bukan nak abang kita tok guru dah. Kita bukan tok guru, kita tok garu ya. Hak petang tadi baru tok guru. Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullah ta'ala tu baru tok guru. Tak apalah, semua duduk dalam kepala dah. Kita ni duduk tang sekbut, duduk dalam bonek kereta ada sikit, duduk tang sek merah sikit, duduk tang mari kitab sikit, duduk kena buka sedia-sedia. Tok guru dia baca lambat, maka berkata iya. Dia tarik Ustaz, sekali dia masuk biar balik. Sebab tu dia ngaji dia sedap. Orang hak ngaji kitab ni dia sedap. Tak ada kitab dia tak rasa puas ngaji. Sebab apa? Dia nak bobit noh. Dia nak tulis, nak catat tu dia berasa puas, dia berasa sedap, dia berasa lazat, dia berasa syok. Baca lagi. Boleh tak tu? Boleh nak? Boleh ke 12 kita berhenti dah syok mengaji kitab. Dia kata, kita berhenti Aisyah, kita berhenti. Syekh Nuruddin tak jumpa ayah saya semenjak balik Mesir. Berapa tahun dah? Balik tahun 95. Dekat 30 tahun tak jumpa. Ni baru jumpa. Di Mesir dulu ayah anda saya mengaji sekali dengan Syekh Nuruddin, tapi Syekh Nuruddin lebih abang atas sikit, umur 60 dah Syekh Nuruddin Mutazilah. Selalu pergi rumah Syekh Nuruddin minum syai, minum teh. Syekh Nuruddin dia tok guru sana. Dia mengajak pelajar Malaysia, pelajar Indonesia, pelajar Kemboja dan sebagainya. Kalau orang pergi rumah dia akan jamu minum yak teh, dia buat makanan dan sebagainya. Alhamdulillah kesempatan yang anda saya mengaji dengan beliau di sana, sempat khatam beberapa kitab dengan Syekh Nuruddin. Di antaranya kitab Al-Idah fi Manasikil Hajj wal Umrah karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sempat khatam dengan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Kuat lagi tuan-tuan, subhanallah. Tadi duduk sembang, duduk makan dengan Syekh tadi. Tanya Syekh malam ni di mana? Di Ibn Sina. Lepas tu Syekh di mana pula?
esok pagi di Kelantan lah tu dia. Bila masa baca kitab pun tak tahu tuan-tuan, boleh mikrofon perang keluar, no. Ni dikatakan inilah yang dimaksudkan berkat mengaji dengan tok-tok guru. Mengaji di Mekah Madrasah As-Salawatiyah. Di Mekah ada Madrasah As-Salawatiyah, di antara Madrasah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ramai tok-tok guru kita yang zaman dulu-dulu no ngaji di sana. Pergi di Mesir, ngaji di Mesir dekat 10 tahun tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni hebat orang ulama mai tempat kita ambil peluang tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita nak jadi ulama lambat cerita, duk kalut dengan Covid, duk kalut nak jadi menteri, lambat no. Bila tu bila kita mengaji tuan-tuan, kita tak ingat hak lain dah. Dia berasa sedap dah, dia berasa seronok bila tengok ulama. Allahu Akbar. Masa mana depa rehat, masa mana depa nganak, depa dengan isteri depa. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Depa punya ujian, mereka punya pengorbanan cukup besar, tidak lain dan tidak bukan nak mendidik umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Syekh Nuruddin kita, amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Kita tak boleh jadi pun anak cucu kita boleh jadi macam Syekh pun dah besar rahmat dah tuan-tuan. Pahala sampai kat kita. Pasal kita yang duk dorong anak kita, dorong cucu kita, dorong cicit kita mengaji. Mereka dapat ilmu, mereka beramal, dan kita pun boleh faham, kita pun boleh pahala. Yang tu yang kita nak tuan-tuan. Baik. Walhamdulillah. Itu hak pertama. Yang kedua, masuk balik kitab. Tak siap keluar kitab. Ni masuk balik. Yang kedua, pujian yang kedua, puji qadim at-tahdis. Yakni Allah Ta'ala puji makhluk dia. Hadis yakni benda baharu. Siapa benda baharu? Kullul makhluqat, setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka namanya benda baharu. Alam baharu, bintang baharu, manusia baharu, semua selain daripada Allah, maka nama dia makhluk. Baik, Allah puji makhluk dia. Sebaik-baik, setinggi-tinggi pujian Allah kepada makhluk adalah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat sekalian alam. Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa dia? Iaitu mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang agung, akhlak yang indah. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memuji lagi makhluk-makhluk dia yang lain, di antaranya mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Ta'ala kata sekalian manusia berada dalam kerugian kecuali tadi maknanya Allah Ta'ala mencela manusia yang berada dalam kerugian, melainkan mereka-mereka yang kami puji, yang kami muliakan, illallazina amanu, kecuali mereka yang tidak dicela adalah orang-orang yang beriman, orang yang buat amal soleh, orang yang mengajak kepada kebenaran, orang yang mengajak kepada kesabaran. Ini mereka-mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pujian kedua. Pujian yang ketiga, puji hadis atas qadim, yakni makhluk puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puji Allah, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah,
la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tu semua zikir-zikir tersebut tanda kita ini hamba memuji pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. 2, 3. Yang keempat, puji hadis atas hadis, yakni makhluk puji sesama makhluk. Kita puji segaknya anak hang, puji makhluk tu. Kita puji rumah kawan kita, besarnya rumah hang, cantiknya tirai rumah hang, cantiknya telekung hang pakai, cantiknya anak hang, segaknya anak terona hang. Puji makhluk. Jadi pujian itu terbahagi kepada 4. Puji qadim atas qadim, puji qadim atas hadis, puji hadis atas qadim, puji hadis atas hadis. 4 jenis pujian. Jadi alhamdulillah di sini termasuk apa? Termasuk puji hadis atas qadim makhluk, yakni kita puji Allah Subhanahu wa taala. Allah, Nabi kata siapa yang sebut alhamdulillah walhamdulillahi tamla'ul mizan, siapa yang banyak zikir alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, ketahuilah pahalanya itu meliputi al-mizan, timbangan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Besar mana timbangan Allah? Wallahu a'lam. Tapi disebut oleh para ulama di antaranya dalam kitab Aqidatuna karangan Dr. Rabi' Al-Jauhari rahimahullahu taala mengatakan bahawasanya al-mizan, timbangan amalan pada hari akhirat ada 2, kanan dan kiri. Apabila diletakkan 7 petala langit Allah Subhanahu wa taala, nescaya ia mampu menampungnya. Yakni nak bagi tahu kata kukuhnya, kuatnya timbangan mizan pada hari akhirat, dan nak bagi tahu kepada kita kalau macam tu punya hebat kukuhnya timbangan pada hari akhirat, nak bagi tahu bahawasanya itulah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap makhluk hambanya yang beriman ataupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Dan seterusnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hurai lagi alhamdulillah ni, pujian ni ulama syarah lagi dia ada rukun-rukun pujian pula. Kalau kita buka pada muqaddimah kitab Misbahud Duja, syarah pada kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Ustaz Muhaddir Haji Jul hafizahullahu taala, dia ada arkanul hamd, iaitu rukun-rukun pujian. Dia ada mahmud, dia ada hamid, dia ada mahmudun bih, dia ada mahmudun ilaih. Macam-macam lah tu. Tu panjang cerita lah. Baik. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ardi. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, sebutan subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah di sini maksud dia apa? Tanzihu anin naqais, yakni mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Subhanallah, 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 yakni kita duk kata kat hati kita Allah Ta'ala bersifat sempurna, Allah Ta'ala bersifat sempurna, Allah Ta'ala bersifat sempurna. Itu maksud dia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak bersifat dengan sifat yang ada pada makhluk. Itu tertakluk pada subhanallah.
Nah, kalau Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala duduk bersila lendik di atas arasy. Tak kena tu. Kalau Allah duduk di atas arasy, Allah duduk di atas arasy. Baik, arasy ni makhluk ke bukan makhluk? Makhluk. Siapa yang cipta makhluk? Allah. Baik, sebelum ada arasy Allah duduk tang mana? Pula dah pening pula orang tu. Nah, jadi kalau kata Allah duduk di atas arasy tak tepat. Kalau perbuatan duduk tu bukan perbuatan Tuhan. Nah, perbuatan duduk tu perbuatan makhluk. Satu, yang kedua, alal arsy istawa, duduk atas arasy pula. Atas tu jihah, atas bawah, kanan kiri depan belakang, itu arah. Jadi Allah Ta'ala tak berhajat pada atas, tak hajat pada bawah, depan, kanan, kiri, tak berhajat. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalahi apa-apa sifat yang ada pada makhluk, apa-apa sifat yang berhajat akannya oleh makhluk. Ayah-ayah lah ni duduk tang mana? Duduk atas kapek. Tu ya, kena abang duduk atas kapek. Pasal kita memang jenis lagu tu dah. Jenis berhajat kepada tempat, duduk atas kapek. Saya duduk atas kerusi. Nah, duduk di mana? Saya duduk belah depan. Ibu-ibu duduk belah belakang. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Atau dipanggil jihah, yakni dipanggil arah. Jadi Allah Ta'ala tidak ada arah baginya. Tidak berhajat kepada arah, tidak berhajat kepada atas dan bawah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui segala-galanya, yang kecil maupun yang besar. Allah tahu belakang. Nah, ini menolak pendapat ahli falsafah. Ahli falsafah. Kalau kita buka dalam falsafah al-Yunaniyah, di antaranya Aristotle ataupun Aristotle, Aflatun dan seangkatan dengan mereka, mereka mengatakan Allah Ta'ala ya'lamul kulliyat wa la ya'lamul juz'iyat. Ni di antara akidah mereka. Mereka kata Allah Ta'ala tahu secara umum saja, tetapi secara satu persatu. Allah Ta'ala tahu dah esok ada hari Ahad, tahu. Nah, tapi Allah Ta'ala tahu dah esok kita nak buat apa, bagi mereka Allah Ta'ala tahu. Bila kita buat, waktu tu baru Allah Ta'ala tahu. Ni bukan akidah kita. Bila kita berpahaman macam tu, membawa erti tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak kata Subhanallah, Maha Suci Allah. Ada boleh. Tak boleh. Kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui segala perkara yang kecil, segala perkara yang besar diketahui belaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa subhanallah, dan sebutan subhanallah, walhamdulillah, dan segala syukur puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Jadi Nabi nak abang zikir subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, di antara zikir yang besar ganjaran pahalanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni hadis ni juga Nabi nak ajak kita, nak beri galakan kepada kita dari sudut at-targhib wat tarhim. Nabi nak bagi galakan bahawasanya perbanyakkan zikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kepadaku nescaya aku ingat kepadamu, kata Allah. Nah, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku terima, aku dengar, aku perkenankan permintaan dan doa kamu. Itu semua dalil menunjukkan bahawasanya siapa yang ingat pada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ingat kepada dia. Dia tanya pula, Ustaz, Allah Ta'ala kata fadhkuruni adhkurkum, mu ingat ke aku ingat kamu.
Adakah Allah Ta'ala kata misalan saya duk ingat ke Allah, subhanallah subhanallah subhanallah, Allah Ta'ala pun ingat ke saya, Allah kata aiman bukan lagu tu. Bukan gitu maknanya. Makna Allah ingat ke kita, kata para ulama di sini apa dia? Allah Ta'ala dorong kita pada jalan-jalan kebaikan, pada jalan-jalan taufik, pada jalan-jalan ketaatan. Itu makna apa? Makna dia adzkurkum, aku ingat pada kamu. Nah, sebab tu orang yang banyak ingat pada Allah Ta'ala ini, mereka diberikan jalan keluar, dipermudahkan urusan mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada kami, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, kami jadikan, berikan kepadanya jalan keluar dari apa-apa sahaja masalah. Baik tuan-tuan, secara ringkas, wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Nah, sebelum daripada tengok semayang tu cahaya, kita patah balik ghostan sikit pada kalimah subhana. Nah, subhana maknanya daripada kalimah sibah. Sibah apa? Sibah maksudnya swimming ke apa? Swimmer berenang lah. Swimming sedang berenang ke apa? Behang itulah. Kan? Berenang. Daripada kalimah sibah. Maklum duk renyah apa maklum? Maklum ingat saya tak erti orang putih ya. Donald Trump dengar saya bercakap, dia pun tak faham. Saya dengar dia bercakap, saya faham sikit-sikit. Actually, exactly, you know, I don't know, atau erti ya. Tapi dia dengar saya bercakap, dia tak faham nak cakap apa pula, kata dia. Pasal apa? Pasal saya memang tak tahu. Pasten ke, presenten ke, continuous tense ke, menatang apa ke, tak tahu. Hak tu lah kan. Get good dapat, think talk fikir, true buang, kan, go when pergi, he she it no s. Itu kaedah hak kita ngapai dululah, sekolah dulu ni. Nah, itu bahasa apa? Bahasa British tu. Nah, bahasa Mak Saleh nak ngaji juga tu kan. Jadi kalimah subhana maksud daripada kalimah sibah maknanya berenang. Baik. Apa maksud dia ni subhanallah? Maksud dia, ulama buat perumpamaan. Kita ni kalau hidup ataupun kita terjun dalam sungai, terjun dalam laut, kita nak selamatkan diri macam mana? Kita buat sibaha, kita berenang kan? Berenang itu perumpamaan. Pasal apa berenang? Pasal tak mau tenggelam, tak mau mati. Maka ulama kata, kamu nak mendapat kejayaan, kamu tidak mahu terkandas ataupun tak mau tenggelam dengan kehidupan dunia, apatah lagi tenggelam pada hari akhirat, maka hikmah dan Nabi nak abang perbanyakkan berzikir subhanallah, seolah-olah ketika kita hidup ni, la ni kita hidup, seolah-olah kita ini hampir lemas, kita ini hampir karam. Maka dengan zikir subhanallah, kita duk berenang supaya tak tenggelam dengan kehidupan dunia, dan juga tidak tenggelam dengan azab Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Atau maksud baru daripada kalimah sibahun, maka subhanallah, maha suci Allah, kita minta dijauhkan daripada segala keburukan. Baik. Wassalatu nurun. Kalimah as-salah dari sudut bahasa maksudnya ad-du'a. Itu maksudnya as-salah lughatan ad-du'a. Maksud salat dari sudut bahasa doa. Sebab tu ada orang tanya, dia kata, ustaz, kalau tu imam tu baca habis dah, kami nak duk lengok saja ke guna ke? Kah? Kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tu imam baca.
Nah, tu imam baca ataupun mai rakaat 3 kita habis baca Fatihah dah, nak tunggu saja apa-apa dak. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, baca surah yang lain pula sampai tu imam tu rukuk. Pasal apa? Kerana sembahyang itu nama dia zikrullah, ad-du'a, ingat pada Allah. Maka menjadi lalailah sembahyang kita, bukan tak sah. Tapi balik pada makna sembahyang itu zikrullah, ingat pada Allah, berdoa kepada Allah. Walaupun tu imam tu baca tak habis lagi, kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, duk tunggu dia tak rukuk-rukuk lagi, kita bacalah. Dah baca dah apa dia? Dah baca dah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duk tunggu. Kalau duk tunggu dia barangkali di mahal lain, dia tengok kaki kawan sebelah, lah makan cekam rupanya, lah habis lalai koplah gitu mayang. Nah, dia tengok, lah dia ni kudu nampak ni pasal macam dia ni mari jatuh motor mari ni. Lepas tu duk belak dah, duk bilang bunga pula atas tu. 1 2 3 4 5. Nah, lepas tu duk bilang pula dekat apa jubah tu imam ada tumpuk-tumpuk banyak mana, dia bukan ada kerja apa. Lalai dah belum? Lalai kan? Dan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nak elok daripada tak khusyuk itulah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dibaca ayat yang lain ataupun surah yang lain. Nak mengelak daripada duk fikir macam-macam. Dia bilang muzik, ke ada kerja apa? Tak ada kerja apa, dia mewah, dia tak bilang muzik. Tang mayang tu dia bilang muzik. Kadang-kadang tu imam, bukan tu imam sinilah, Pereka Selatan tu. Tu imam tu pakai kain plekat cap mangga. Kotak-kotak dia boleh duk bilang pula kotak-kotak tang kain plekat tu imam tu. Tak ada kerja punya orang. Lalai dah belum? Lalai. Roplah jingga, orang Penang kata. Roplah jingga pula. Oh, teruk sungguh ni. Jadi Imam Nawawi kata, mudah habis baca, maka mu terus dengan bacaan yang lain. Begitu juga dengan tahiyat akhir pun. Innaka hamidum majid. Tu imam tu baca lambat. At-tahiyatul ulama jengkreng punya lama dia baca. Kita baca lah doa apa-apa lepas tu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tu dia baca doa untuk tandas terus. Seolah-olah macam nak kata kau tu imam. Gitulah baca doa hak Nabi ajak kita. Baca banyak kali pun tak apa, supaya kita tak lalai, tak ghaflah ketika mana duk tunggu dia nak bagi salam. Bagi salam elok-elok. Assalamualaikum tu kena tu, bukan lagi betul. Syarat sah salam tu kena lagi betul sebut. Assalamualaikum, selam tahu mana selam? Tak ada selam lah mayang. Assalamu, salam sejahtera. Selamu daripada tedung selah dah lah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Okey tak? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Selah metang mana ni? Siapa ajak ni? Kena bagi tepat sebutan. Ni kata sembahyang. Jadi Nabi kata as-salatu, sembahyang dalam sudut bahasa kita baklah tadi. Dari sudut syarak, natang apa? Sembahyang dari sudut syarak. Maksud dari sudut syarak, sembahyang itu adalah suatu perbuatan. Dalam kitab Fiqh sebut ni, suatu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan taslim, diakhiri dengan salam, dengan syarat tertentu berserta niat. Itu nama sembahyang. Niat mayang lohok, niat yang lohok lah. Niat mayang jenazah lah. Ni mayang lohok, niat mayang jenazah. Pergi terus, tak boleh apa. Jadi dia ada syarat-syarat dia. Begitulah sembahyang sunat pun sama juga. Baik, Nabi kata sembahyang itu nurun, adalah cahaya. Baik, pasal apa cahaya? Secara ringkas kita sebut kerana apa? Kerana nur ini cahaya. Nur cahaya. Cahaya ni kalimah nur dan diya. Diya, nur, diya. Diya ni cahaya juga.
tetapi cahaya yang apabila dilihat akan menyakitkan mata. Contoh dhiya'us syams, cahaya matahari. Dhiya'u asyam, cahaya matahari. Siapa boleh tengok matahari terang macam tengok bulan? Tak boleh, sakit mata. Nah, tapi bulan dak. Nurul qamari, cahaya bulan. Dia tak kata dhiya'ul qamari, dia kata nurul qamari, cahaya bulan. Nur membawa arti cahaya yang apabila dilihat tidak menyakitkan mata. Mana? Jadi maknanya apa? Dalam hadis Nabi SAW, baginda menyatakan di antara perkara yang menjadi penyejuk mata aku adalah as-salah, sembahyang itu sendiri. Dalam hadis lain Nabi kata. Nah, Nabi kata benda yang menenangkan mata aku antaranya pertama apa dia? Nabi SAW kata as-salah, sembahyang. Sabit dengan hadis ni, Nabi kata as-salatu nurun, sembahyang itu cahaya, yakni cahaya yang menenangkan apabila dilihat. Nabi pun nur juga. Tala'al badru alaina. Nah, tala'al badru alaina dinisbahkan Nabi Muhammad seperti apa? Al-badru, bulan purnama. Macam mana bulan purnama di waktu malam? Dia dhiya ke? Dia nur? Dia adalah nur, bukan dhiya. Dhiya macam matahari di waktu siang. Jadi sembahyang, kata Nabi SAW, menenangkan aku. Antaranya dia, antaranya as-salah, sembahyang itu sendiri. Satu. Yang kedua, maksud as-salatu nurun, sembahyang itu cahaya. Disebutkan oleh Dr. Mustafa Bura dalam kitab dia Al-Wafi, syarah pada Al-Ba'in Nawawi, secara ringkas dia mengatakan bahawasanya dengan sembahyang itu Allah Subhanahu wa taala akan membuka jalan, yakni akan menerangi kehidupan hambanya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan mencegah diri daripada perkara-perkara yang tidak baik. Itu maksud as-salatu nurun. Dalil inna salah, sesungguhnya sembahyang itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah daripada perkara-perkara keji dan juga perkara-perkara mungkar. Ada syarat dia. Dia kata, ustaz, saya tengok ada agak orang hak mayang tapi tikam ekor pun tikam juga. Tang mana hak kata al-fahsya' wal munkar, hak cegah, tang mana? Ulama kata yang dimaksudkan innas salah, sesungguhnya sembahyang mencegah daripada kemungkaran dan perkara keji adalah sembahyang seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Itu maksud dia. Nah, yang dimaksudkan sembahyang cegah kemungkaran perkara keji adalah sembahyang yang bertepatan dengan hak Nabi kata, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Bacaannya, nah, jaga adabnya, jaga pantang larang dalam sembahyang, khusyuk dalam bacaan, tamakninah dalam sembahyang, maka itu perkara-perkara yang akan memberi kesan daripada perbuatan sembahyang kita. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, burhan juga menerangi. Sedekah di sini dua. Sedekah di sini maksudnya dua. Sedekah dia ada dua maklum. Yang pertama sedekah al-mal, sedekah mal, harta. Sedekah harta bagi pada dua pula. Yang pertama sedekah wajib, yang kedua sedekah sunat. Hak wajib apa dia? Hak wajib zakat, hak sunat wakaf, sedekah biasa hak kita duk buh dalam tabung masjid, surau dan sebagainya, itu dia panggil sedekah yang sunat. Dah,
yang kedua sedekah bagi. Yang tadi sedekah harta, ni sedekah tubuh badan. Dalam hadis nanti kita akan jumpa lepas ni, nah, Nabi kata kullu sulama, setiap tubuh badan manusia ada sendi dan setiap sendi itu ada hak baginya bersedekah. Kita akan jumpa hadis ke-26 apa dia? Iaitu sedekah tubuh badan. Apa sedekah tubuh badan? Iaitulah segala perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di atas muka bumi Allah, maka itu termasuk di dalam sedekah yang dituntun oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedekah was-sabru dhiya, dan bersabar itu adalah cahaya. Faham lagi molek? Tadi as-salatu nurun, nur cahaya juga. Was-sabru dhiyaun. Nabi tak kata nur. Nabi kata was-sabru dhiyaun, dan sabar itu adalah cahaya. Apa beza? Di sini ulama mensyarahkan dhiya di sini sesuai dengan sabar. Apabila orang buat jahat kat kita, kita nak bersabar tu payah ke tak payah? Payah. Begitulah matahari bila cahaya dia tu terang, kita nak tengok senang ke payah? Payah. Maka Nabi SAW nak bagi tahu, nak bersabar di atas sesuatu benda itu seperti mana apa? Cahaya matahari yang membakar. Orang penayang kita, orang buat jahat kita, kita marah. Nak kena lawan marah tersebut memerlukan kepada kesabaran. Sabar ada 3 kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sabar yang pertama, sabar melakukan taat kepada Allah. Nak main mengaji bukan senang. Allah Ta'ala bagi sabar, dia boleh meduk walaupun ustaz tu habis lewat. Malam ni ke-12 tuan-tuan, Ustaz Fitri tutup dah pagar lelak tu, kali balik lah malam ni. Kita pun tilah nak habis lah kan, dapat nasi tolong oi. Esok pagi saya periksa pula kan. Baik. Jadi dia sabar pertama, sabar dan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sah mai dah kuliah sah Syekh Nuruddin. Lepas tu pas maghrib mai pula Ustaz hak Merapu ni seorang. Esok pagi kuliah la ilaha illallah. Siapa hak bagi tu? Allah lah bagi. Betul tak maklum? Maklum je tak mau dah nguruk dia pun dapat nasi ke lagu benar ke? Baik, satu. Yang kedua sabar apa? Sabar daripada melakukan maksiat. Hak ni payah. Sebab maksiat lah maklum Covid mai. Sebab maksiat Covid mai, adat hukum adat kata orang nu mai orang ni mai tu adat kata. Tapi hakikat kata apa dia? Maksiat hak kita buat. Jangan kata orang kita. Saya buat maksiat, ibu-ibu buat maksiat. Tidak long. Tak apa nak hengguk dah ni pula. Hengguk. Ayah-ayah kita semua buat maksiat. Barangkali maksiat hak sedang, maksiat hak tak sedang. Maksiat kita dengan bini kita. Dia kata ustaz takkan dengan bini pun ada maksiat juga. Maksiat ni benda hak dosa, maksiat lah nama dia. Kita duk kata lebih kurang kat bini ke, duk peleceh, duk kata dia tengok bini kawan ai seorang tu comel lagi pada you. Tu tak kenal lah tu, duk puji bini orang dah. La ilaha illallah. You tengok Nilofa pakai. Lah, Nilofa tu Nilofa lah. Bukan bini kita Nilofa tu. Faham tak tu? Maksiat. Maksiat anak dengan ayah dengan mak. Anak cakap lebih kurang dengan mak. Maksiat mak ayah dengan anak ada juga. Mak pak hak jenis duk katok sepak terajang anak pun ada juga. Tu macam-macam lah maksiat. Maksiat pemimpin dengan rakyat. Hari menang, besok turun, hujan yang turun. Contoh. Kalau nak jadi ketua dan sebagainya. Ni akhir zaman. Sebab tu bila kita ngaji, kita tahu mana betul, mana tak betul, mana Islam suka, mana Islam tak suka. Kita bukan kempen orang, tetapi bila orang mengaji, kita minta dengan ilmu yang kita dapat, Allah Ta'ala bimbing kita. Tu sabar daripada melakukan maksiat. Baru tinggal seokok, tiba-tiba keluar masjid, kawan kata kena lah sikit baru punya ni, simple mah. Kena sikit lah. Selamat. Dia kata ustaz boleh serokok,
Tu ustaz tak boleh pakai bang Fedit. Ustaz mana boleh isap rokok. Nak isap rokok, isap tempat orang tak nampak. Jangan berjadi fitnah. Isap rokok daun pun kena isap tempat hak orang tak nampak. Pasal apa? Sebab mereka adalah public figure, orang tengok. Jangan kata orang bini dia tengok tu pun tak cantik dah. Ada hak isap rokok dalam tandas masjid. Bukan masjid ni lah, tapi lebih kurang dia kita duduk sebelah bau apa sedap kan ni, gudang garam. Memang sedap gudang garam, hak Power Rangers mana tu. Tengok-tengok la ilaha illallah. Ustaz dah bukan saya hisap, orang sebelah saya hisap. Kita pergi tengok tak ada orang pun. Terus duduk muhung lah. Duduk dalam jamban duduk muhung lagi. La haula wala quwata illa billah. Jangan duduk isap rokok, isap tempat hak orang tak ada. Makna kata isap tadi bukan suruh isap dah. Makna mu nak isap sangat, isap tempat yang orang tak nampak supaya apa? Orang tak keji kita. Jadi sabak daripada meninggalkan maksiat, satu benda yang berat. Yang terakhir kata Al-Imam Ibn Hajar, apa dia? Sabar apabila ditimpa musibah oleh Allah. Ni musibah ni corona, orang hak kerja sendiri dan sebagainya. Allahu Akbar, Allah uji dia pak. Ada yang kerja pilot lah ni, bawa Grab ya. Dulu kerja pilot 20,000, 30,000 gaji. Tapi Allah Ta'ala uji dengan Covid ni maklum, bawa Grab saja sehari nak boleh 50 pun, ketak kaki tangan nak boleh pun. Allah uji. Allah uji. Jadi sabar di atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wasabru dhiyaun, dan sabar seperti mana dhiya, cahaya yang membakar. Yakni Nabi nak sabar tu adalah satu perkara yang cukup payah. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika, dan Nabi kata Al-Quran itu boleh menjadi hujjah bagi kamu ataupun bagi atas diri kamu. Maknanya Nabi nak abang Quran hak kita baca, dia boleh jadi dua keadaan. Sama ada hujjatul laka, menjadi peguam bagi kita, dia akan bela kita di hari akhirat. Dia akan menjadi syafi'an li ashabih, menjadi memberi syafaat pada orang yang bersama dengan dia. Ataupun awalaika, ataupun dia yang akan hukum kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran di dunia kita kata kita baca Quran niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran kata dak hang baca pasal hang nak orang sebut hang suara sedap, orang nak orang kata hang ni alim, orang nak orang kata hang ni al-hafiz, hafal Quran, ingat Quran dan sebagainya. Quran akan menjadi hujjatul laka aw 'alaika. Dia balik pada niat kita. Dalam hadis lain Nabi kata ada orang yang mati dalam keadaan al-muqri, baca Quran sedap, tapi di hari akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal a'yadu billah. Kullun nasi yaghdu faba'i'an nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia itu berpagi-pagi, maka seseorang dari mereka itu adalah penjual dirinya, sama ada membebaskannya atau memusnahkannya. Nabi kata secara ringkas, mudah faham, Nabi kata hidup kita ada dua saja, sama ada nak sa'adah, nak mendapat kebahagiaan, ataupun syaqawah, ataupun nak mendapat kecelakaan. Kedua-dua ini duduk di tangan kita, pilihan kita. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah Ta'ala kata kami bagi dua jalan kat kamu, jalan kamu syukur ataupun jalan kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. 3-4 pengajaran daripada hadis ni kata ulama. Pertama, jaga salat dan jaga wudu. Kalau kamu nak jaya, jaga salat dan jaga wudu, sempurnakan wudu. Yang kedua, banyakkan bertakbir, bertahlil, bertasbih. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Ini antara
sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, dalam hadis ini juga nak bagi tahu wajib mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, apa dia? Al-Quran akan menjaga orang yang menjaganya, dan Al-Quran akan membinasakan orang yang tidak menjaga Al-Quran. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan perkongsian kita ada kebaikan dan ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Panjang umur kita jumpa lagi. Dan yang terakhir, pembukaan ataupun pengambilan pelajar baru di mahad kita untuk tahun 2021 telah pun dibuka, insya-Allah. Temu juga pada 14 hari bulan 11 raya di Pabali. Raya di Pabali pukul 9 pagi, pelajar lelaki, pelajar perempuan dan para tahfiz. Hari ini 14 hari bulan 11 temu juga untuk pelajar lelaki menengah di kompleks Ma'had Ad-Da'wah Al-Islamiyah jam 9 pagi, insya-Allah. Tempoh pengajian yang kita tawarkan selama 4 tahun, 3 tahun tahfizul Quran, dan juga talaqi kitab-kitab asas fardhu ain, dan tahun yang keempat khusus kepada talaqi kitab. Dia habis dah tahfiz Quran 3 tahun, buat syahadah Quran, masuk tahun yang keempat hanya pengkhususan dalam talaqi kitab-kitab turath. Kitab kita adalah bermanhajkan ahlu sunnah wal jamaah, yang tidak bercanggah dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat Melayu kita terutamanya. Insya-Allah. Panjang umur, jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.